Sistem ejaan bahasa Melayu telah digunakan secara meluas pada hari ini bermula sejak tahun 1972. Sejarah awal penggunaan tulisan Rumi dilakukan oleh pedagang, pengembara dan juga penjelajah dari Eropah ke Nusantara secara perseorangan pada abad ke-16. Kata-kata bahasa Melayu yang didengari oleh Portugis, Spanyol, dan Itali ditulis oleh mereka di pelabuhan-pelabuhan dalam huruf Rumi, dan mereka telah mengeja kata-kata yang didengar berdasarkan kesan bunyi yang mereka dengar, dan mereka juga menerapkan peraturan ejaan yang ada dalam bahasa mereka. Tokoh Pramerdeka yang saya pilih untuk membincangkan pendapat dan pemikiran beliau tentang sistem ejaan dan kegramatisan tata bahasa Melayu ialah Abdullah Munshi. Berikut merupakan biodata penuh beliau. Nama penuh tokoh ini ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1796 Masihi di Kampung Masjid Melaka. Beliau merupakan seorang berketurunan India Arab dan telah meninggal pada tahun 1854 Masihi di Jeddah. Beliau merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Sewaktu zaman Pramerdeka, beliau telah memainkan peranan yang penting seperti menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Mindi untuk membuat huruf, mengaturnya, dan mencetak buku serta surat pada tahun 1815. Selain itu, Abdullah Munshi juga telah mengikuti seorang pegawai Inggris ke Singapura, lalu menjadi juru tulis dan juru bahasa kepada seorang pegawai Inggris tersebut yang fasih berbahasa Melayu, iaitu Stamford Raffles. Stamford Raffles telah memberi tugas kepada Abdullah Munshi untuk mengumpulkan bahan sastra Melayu lama agar beliau boleh membawa pulang ke England serta menguji adat dan masyarakat Jakun. Abdullah Munshi juga dilihat banyak memberikan sumbangan dalam penulisan karya, antaranya Hikayat Abdullah yang didapati menggunakan sistem pengguguran kata hubung disebut sebagai asidenton. Skema pengguguran itu dilakukan untuk memberikan kesan yang baik dan unik kepada penghasilan sesuatu karya. Seterusnya, saya memperkenalkan tokoh pasca merdeka yang saya pilih, yaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hasmah Haji Omar. Berikut merupakan biodata tokoh pasca merdeka. Profesor Emeritus Datuk Dr. Hasmah Haji Omar dilahirkan di Citra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan seorang pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, beliau telah dianugerahkan gelaran Doktor Peruratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga mempunyai banyak peranan dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Antaranya, beliau telah menulis buku-buku tata bahasa yang menjadi rujukan orang pada masa kini. Antaranya ialah buku Melayu Mutakhir, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu, dan Bahasa Indonesia. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Salah satu sumbangan beliau ialah karya Susur Galur Bahasa Melayu yang menceritakan tentang kajian beliau terhadap dialek-dialek dan penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Di dalam buku tersebut juga terdapat pendapat beliau mengenai bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Baiklah, marilah kita masuk kepada perbandingan pemikiran tokoh
berdasarkan sistem ejaan dan kegramatisan bahasa Melayu. Perbandingan yang pertama dapat dilihat ialah Abdullah Munshi menggunakan sistem ejaan dan tulisan Jawi dalam karyanya kerana pada waktu itu sistem tulisan Jawi adalah sistem rasmi. Manakala Asma Haji Omar menggunakan sistem ejaan dan tulisan Rumi kerana tulisan itu telah digunakan pada zaman moden sekarang. Perbandingan seterusnya ialah ketika zaman Pramerdeka belum wujud lagi sistem ejaan Rumi 1972 dan Abdullah Munshi tidak mengikut peraturan sistem tersebut. Terdapat penambahan huruf CH pada perkataan bahasa Melayu yang beliau gunakan. Sebagai contoh, dicoba, cacing dan juga nescaya. Tetapi Hasma Haji Omar telah mengikuti sistem ejaan Rumi 1972 yang telah menggugurkan penambahan huruf CH pada perkataan seperti cari, secara, ceruk dan juga ceruk. Abdullah Munshi juga menggunakan bahasa Melayu klasik yang menggunakan ayat berbelit-belit dan sukar difahami oleh pembaca. Contohnya, saya ada memetik sedikit ayat daripada karya beliau, iaitu Hikayat Abdullah. Bunyinya seperti ini. Bermula maka adalah telah berpuluh-puluh kali aku disuruhkan oleh tuan-tuan. Berbeza dengan Hasma Haji Omar yang menggunakan bahasa Melayu moden, iaitu penggunaan ayat ringkas bagi memudahkan pembaca memahami maksud dan tujuan penulisannya. Sebagai contoh, saya memetik ayat daripada karya beliau iaitu Susur Galur Bahasa Melayu yang berbunyi, penyebaran bahasa peresapan banyak berlaku dengan adanya media am. Pemikiran Abdullah Munshi seterusnya ialah penggunaan tanda sempang. Abdullah Munshi menggunakan tanda sempang bagi penambahan imbuhan awalan atau akhiran pada satu kata dasar. Sebagai contoh yang dapat dilihat iaitu kata dasar panggil ditambah dengan imbuhan awalan di dan diikuti dengan sempang. Bagi Hasma Haji Omar pula, beliau tidak meletakkan sempang bagi sebarang imbuhan pada kata dasar kerana beliau telah mengikuti sistem ejaan Rumi 1972. Sebagai contoh, kata dasar sebar. Apabila ditambah imbuhan pen dan an, beliau tidak menyertakan sempang. Terdapat juga persamaan pemikiran kedua-dua tokoh ini dari segi kata ganda. Kedua-dua tokoh ini menggunakan tanda sempang untuk kata ganda penuh seperti kura-kura, alat-alat, pijat dan juga pijat-pijat. Seterusnya ialah penggunaan tata bahasa gramatis antara kedua-dua tokoh. Setiap ayat yang mereka bina mempunyai subjek dan predikat. Contohnya, satu ayat dalam karya Abdullah Munshi iaitu abangku yang sulung anak laki-laki. Abangku ialah subjek, manakala yang sulung anak laki-laki ialah predikat. Begitu juga dengan tokoh Hasma Haji Omar yang mempunyai subjek dan predikat dalam setiap ayat beliau. Contohnya, penyebaran bahasa pertuturan melalui alat-alat ini. Penyebaran bahasa pertuturan ialah subjek, manakala melalui alat-alat ini ialah predikat. Penyusunan ayat ini juga betul dan dikatakan gramatis. Secara kesimpulannya, kedua-dua tokoh ini memberikan sumbangan yang besar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Melalui pembacaan pencarian maklumat tentang kedua-dua tokoh ini, saya telah mempelajari banyak perkara mengenai tokoh-tokoh ini dan berasa bangga
akan mereka yang banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan bahasa Melayu. Dan saya berharap agar usaha memartabatkan bahasa Melayu ini tidak terhenti di sini sahaja, tetapi diteruskan oleh generasi yang akan datang.